Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Setiap kali dia senyum tu, dia buat kita happy, tu buat kita sentiasa ingat kat dia. Kita nak balik pun kita ingat kat dia. Kiranya macam sentiasa proses berkenaan, sentiasa bercinta lah orang kata sampai sekarang. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam Jumaat untuk anda penonton setia Wanita hari ini. Kami kembali untuk siaran 4 November 2022. Anda bersama dengan saya, Fatin Hamimah Yusof dan juga Uyana Arsyad. Apa khabar Fatin? Baik, Alhamdulillah. Sangat Yana. ceria hari ini. Saya lagi rasa awak lebih ceria dengan baju awak tu luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada penata rias kita, Cik Kai. Apa-apa pun, hari ini kata Fatin tadi adalah 4 November. Okey, kepada anda yang mungkin hari lahirnya adalah hari ini, selamat hari lahir kami ucapkan. Yang mungkin anniversary-nya hari ini juga. Selamat ulang tahun perkahwinan kami ucapkan kepada anda. Apa-apa pun kami harapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan dapat menjalankan tugas pada hari ini sebaik mungkin. Ya, dan pastinya hari ini Jumaat Yana, ada yang tak sabar tu esok dah hujung minggu. Dah ada tu perancangan-perancangan untuk seisi keluarga. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak berjalan-jalan dan apa pun yang anda nak lakukan, kami ingin ingatkanlah berkenaan dengan isu semasa ketika ini. Betul itu. Yang mana ini dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Malaysia dijangka mengalami 6 kali air pasang besar dalam tempoh 3 bulan ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi MAT Malaysia, Muhammad Hilmi Abdullah berkata, Malaysia akan menghadapi monsun timur laut atau musim terkujuh lebih awal daripada yang dijangka, iaitu pada Isnin ini 7 hari bulan dan berterusan sehingga Mac tahun 2023. Dan katanya sepanjang tempoh ni sebanyak 4 hingga 6 episod luaran monsun yang bakal membawa hujan lebat secara berterusan berpotensi berlaku. Dan Fatin, ini bukannya perkara baru. Saya kira ini adalah fenomena yang tak asing lagi. Betul, ya, untuk kita rakyat Malaysia. Jadi kepada anda, masukkan perancangan berkenaan dengan cuaca ini ke dalam plan anda. Tak kiralah apa sahaja yang anda rencanakan untuk seisi keluarga anda supaya sekiranya apa-apa berlaku, anda sudah bersiap siaga. Ya, saya setuju sekali dengan Yana dan rajin-rajin juga melihat kepada MAT Malaysia. Kalau mungkin kalau nak buat aktiviti tu kita periksa dahulu cuaca macam mana, okey ke tidak dan sebagainya. Baik Yana, itu berkenaan dengan cuaca yang nak kami kongsikan dan ini saya terpanggil untuk berkongsikan dengan anda penonton dan pastinya saya tahu rata-rata daripada kita semua dah pun sedia maklum dengan isu yang tular ini berkenaan dengan semangat seorang ibu tunggal ini yang menjaga anak beliau yang orang kelainan upaya OKU yang mana kalau boleh kita kongsikan berkenaan dengan ibu tunggal ini, Puan Azimah Abdul Rahim, 37 tahun. Beliau terpaksa membawa anaknya yang juga orang kurang upaya OKU ke mana sahaja Yana sepanjang bekerja sebagai penghantar makanan. Dan menurut pembacaan juga Yana, sebenarnya beliau sebelum ini menghantar anak beliau ke pusat pengasuh lah, tetapi disebabkan anak beliau didapati ada penyakit hyperaktif tu, kadang-kadang ada orang boleh terima, kadang-kadang tidak. Jadi dia mengambil keputusan, tak apalah, gunakanlah kedurat yang ada ni untuk membawa anak beliau ke mana sahaja beliau bekerja, menghantar makanan dan sebagainya. Ini sebenarnya saya kira tanggungjawab ataupun satu pengorbanan seorang ibu kepada anak beliau. Ya, dan saya yakin ramai termasuk diri saya sendiri sebaik saja mendengar apa yang dikongsikan oleh Fatin tadi terasa tersentuh hati dek usaha dan juga semangat seorang ibu untuk membesarkan anaknya. Waimah anak itu bagaimana keadaan dan kondisinya, kasih sayang seorang ibu itu tetap utuh. Betul. Dan pastinya
pastinya Puan Azimah kata dia tidak kisah berkenaan dengan apa saja orang cakap disebabkan anak beliau. Kadang-kadang kita tengok bawa motor bahaya kan. Tapi tak apa, kita akan cuba bawakan perkembangan ataupun kita nak tahu juga lebih banyak berkenaan dengan Puan Azimah hari Isnin ni. Wanita hari ini cuba dapatkan beliau. Jadi kepada anda jangan lupa untuk saksikan Wanita Hari ini daripada Isnin hingga Sabtu dan istimewa untuk hari Isnin nanti kita cuba bersama dengan Puan Azimah. Okey, baik, itu berkenaan dengan isu semasa yang sedang berlaku di negara kita sekarang ini. Dan seperti biasa, untuk siaran Wanita Hari ini, sebelum kita war-warkan tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang sempat dirangkulkan oleh wartawan kami. Jom sama-sama kita saksikan. Jom. Tak cakap dari mula, termarah emosiku tak sengaja. Sorry-sorrylah, buah hati Dinda cemburu tak. Korang cuba tengok makcik dengan makcik, sweet je. Jalan pun pegang tangan. Nak pergi supermarket, seronok kan? Boleh pegang tangan sampai ke hari tua. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam-malam. Ingat muka saya, kenapa muka saya merah? Semut skrin televisyen kalau kita saksikan rangkuman video TikTok tadi yang mana orang kata nak bercinta, nak berkasih sayang ini tak mengenal usia. Bukan orang muda sahaja yang boleh sweet-sweet tau. Tapi saya rasa Kayana, kalaulah di usia begitu masih lagi orang kata percintaannya sebegitu, saya memang respect lah untuk ibu-ibu dan juga mak-mak di luar sana. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita dah berumah tangga, dah sibuk dengan anak-anak, kadang-kadang anak jadi nombor 1, isteri jadi nombor 2. Tapi yang ditunjukkan tu lain. Masih lagi pegang tangan, masih lagi suap menyuap. InsyaAllah kita macam tu jugalah. InsyaAllah, amin. Tengok bola, cuap-cuap tau. Memang sweet sangat. Orang kata inilah baru relationship goal. Jadi sebenarnya Fatin, topik yang akan kita bawakan pada hari ini bertajuk Kembali Jatuh Cinta. Mungkin ada dalam kalangan kita yang beranggapan bahawa awal perkahwinan memanglah sweet, semanis-manisnya. Tetapi apabila usia perkahwinan menginjak 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 dan seterusnya, mungkin makin lama makin hamba hubungan antara suami dan isteri itu. Dan hari ini kita nak mengupas tentang bagaimana sebenarnya kita boleh kembali jatuh cinta dengan pasangan kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, pengantin baru ya nak? Ya, pengantin baru. Baru mendirikan rumah tangga 16 Oktober lalu. Dan kalau nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan kedua-dua pengantin baru kita ni, kejap lagi kami akan kongsikan. Kalau anda ada sebarang perkongsian berkenaan dengan kembali jatuh cinta, kongsikanlah di Facebook dan juga di TikTok kami. Sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita di studio membincangkan topik kembali jatuh cinta. Jangan ke mana-mana. Selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini, Kembali Jatuh Cinta. Harapnya anda kembali bersama kami dan kita terus jatuh cinta untuk sepanjang siaran hari ini. Dan Yana, pastinya mereka di luar sana tak sabar kan. Tadi kita dah tease sikit berkenaan dengan tetamu-tetamu kita. Betul. Dan mungkin kita boleh kenalkanlah setiap daripada mereka, Yana. Kita mulakan dengan yang berada di sebelah Fatin, Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah baik, Yana, Fatin, jumpa lagi, nampak juga kan. Panjang jodoh kita. Dan kita juga bersama dengan ini dia jauh daripada Pahang. Tetamu kita ini kita bersama dengan saya perkenalkan dahulu di sana, di sini dululah kita ikut turutanlah. Puan Fatimah Muhammad Noor atau mesra kita sapa beliau Mek. Apa khabar? Assalamualaikum Mek. Baik. Baik. Dan di sebelah Mek kita bersama dengan Encik Mahmud Mamat ataupun Tok Ayah. Tok Ayah. Kejap, Mek. Tok Ayah. Cuba tengok kamera. Senyum. Alah.
So sweet. Comel je Mat dengan Tok Ayah kita. Dan di hujung sana Yana, kita bersama dengan Encik Muhammad Zulkifli Mahmud yang merupakan anak ke-15 dari pasangan Mat dan juga Tok Ayah. Apa khabar? Oh, baik, alhamdulillah. sihat semuanya? Sihat. Dah bersedia nak bercerita tentang kisah cinta mak dan ayah? Yap. Okey, itu semangat yang kita nakkan. Baik, sebenarnya untuk khusus buat siaran hari ini, wartawan kami juga ada menyiapkan satu paparan berkenaan dengan latar belakang kisah percintaan antara Mat dan Tok Ayah. Fatin, apa kata kalau kita sama-sama bawa penonton kita untuk kita bersama-sama menikmati keindahan kisah percintaan mereka? Sudah bersedia? Jom kita saksikan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Benarlah kata orang perihal ajal, maut dan jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Siapa sangka perpisahan hampir 63 tahun lalu akhirnya telah menyatukan kembali pasangan warga emas Mahmud Mamat 84 tahun dan isterinya Fatimah Muhammad Nur 80 tahun. Video kemeriahan majlis persandingan pada tanggal 16 Oktober lalu telah tular baru-baru ini dibuat naik oleh salah seorang cucu pasangan tersebut. Benarlah kata pepatah, asam di darat, ikan di laut. Dalam kuali bertemu jua. Ikatan yang masih kuat antara pasangan Mahmud dan Fatimah ini bukti jodoh tidak pernah salah alamat dalam mencipta bahagia buat kali kedua. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Tok Ayah dah buka dah. Sabar Tok Ayah. Jangan bersilat di sini. Tok Ayah adalah seorang guru silat sebenarnya. Sekali lagi selamat pengantin baru kami ucapkan kepada Tok Ayah dan Mat. Kalau kita tengok Mat pun masih lagi merah. Masih di jari. Okey, kita nak start dengan Tok Ayah dulu lah. Tak sabar ni Tok Ayah tengok bibit-bibit percintaan walaupun dah 63 tahun berpisah dan kembali bertaut kasih. Bagaimana agaknya perasaan Tok Ayah setelah lama tak berjumpa dengan Mat? Akhirnya disatu semula. Alhamdulillah. Terima syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi saya ni mesra balik dengan perempuan yang salah cerita sebenarnya. Tak pernah. Saya telefon dia tak pernah. 63 tahun saya pisah. Tu anak saya Hayal dengan dia. Dia menangis tu dia cerita. Saya ambil lah dia ni kerana Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Kita boleh, dia menentukan. Saya terimalah. Alhamdulillah. Apa dosa saya minta maaf dengan dia. Daripada dulu. Dia terimalah saya. Itu saya cerita sebenarnya. Saya beri anak saya tu, dia kata ambil mok, dia bagi 5 cakap sembelih. Jadi 2 sembelih, 2 sembelih boleh besarlah. Buat dia temangan. Ambil 4 ekor habis. Alhamdulillah. Dia buat pulak rumah saya ni. Dia buat pulak ni. Tak tahu lah bila ni. Dia nak bagi lagi pulak 5 ekor pula. Alhamdulillah. Merai kau kedua ibu bapa. Betul. Saya terima kasih bagi pihak anak saya pun, bagi sebelah dia pun. Dia terima saya sebagai ayah. Alhamdulillah. Dan Tok Ayah, Mat, saya rasa ini adalah antara keindahan konsep jodoh yang mana ianya ada rahsia dan rahsia ini hanya dipegang oleh dia yang di atas. Dan Mat, alah Mat, pengantin baru. Mat, macam mana perasaan Mat apabila setelah 63 tahun berpisah, terpisah dan akhirnya disatukan semula setelah melihat Tok Ayah buat pertama kali? Macam mana, Mat? Syukur berdoa. Syukur berdoa. Ya, Mat. Tapi kan, Mat, mungkin Mat boleh kongsikan juga macam mana sebenarnya untuk setelah sekian lama kan, Mat, nak berputik semula rasa kasih, rasa cinta dengan pasangan kita yang dah lama kita lupa, kita tinggalkan.
Kita jadi kita kuasa Allah lah ni. Kita nak ke dia ni. Nak balik ke dia ni. Ni kuasa Allah lah. Mek, Fatih nak tanya, masa awal-awal dulu kan anak datang cakap, Mek, ayah nak suruh bawa balik. Apa masa tu perasaan Mek? Terkejut ke macam tak macam iya ke? Mek dalam sangkaan ke tidak? Sangkaan lah. Oh memang dah rasa lah. Rasa dah. Okey, nak tanya soalan cepu cemas dekat Mek dengan Tok Ayah. Apa sebenarnya yang membuatkan Mek jatuh cinta kembali kepada Tok Ayah? Tahu lah. Rahsialah ya. Kalau tak ayah pula. Bagi pihak saya, sebab ada pertalian, sebab anak. Okey. Sebab anak. Dah boleh jadi anak saya, adik pada di Batu Kurau, dia berasa dekat tu. Dia ambil gambar, dia hantarkan di badan dia semua sekali. Ayah ambil mok. Terus saya lagi. Ambil mok. Kita tadi cerita dah. Perasaan saya. Dengan ikhlas hati saya ambil saja. Kuasa Allah Ta'ala kan. Mana tahu. Tak pernah jumpa metal. Dah boleh 63 tahun saya keluar. Tengah negeri Kelantan masuk Pahang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Ni baru jumpa. Oh Allah. Tengok tak gede. Itulah Tok Ayah, biasanya kan orang kata pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, orang kata anak-anak ni adalah peningkat kasih. Memang betul anak-anak adalah peningkat kasih sehingga berusia. Tok Ayah sekarang berapa umur Tok Ayah? 84. 84. Macam 83. Oh. Mek 80. 80. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan Fatin bercakap mengenai anak sebagai pengikat kasih. Mungkin kita boleh bertanya kepada Encik Muhammad Zulkifli sendiri. Macam mana sebenarnya dari sudut pandangan seorang anak apabila melihat ibu dan ayah yang sudah terpisah lama dan akhirnya bertaut kembali kasih dan sayang mereka. Sebagai seorang anak, kita berada di posisi yang bagaimana melihat kedua orang tua kita kembali disatukan? Okey, untuk ayah dan Mek lah. Sebenarnya anak-anak kita semua tak sangka sebenarnya. Sangat tak sangka sebab perkenalan balik semula tu dia macam berlaku secara tak disangka lah. So bila ayah kata ayah nak kahwin balik dengan janda dia lah kan. So kami macam agak terkejut lah. Betul ke kan? Dan bila tanya abang saya yang anak yang Abang Kamal Zaman, dan dia kata betul. So kami memang tidak menghalang, dan sebab ayah pun memang baru saja kehilangan isteri yang nombor 4, dan kami memang menyokonglah apa yang ayah nak lah. Lagipun orang tua ni dia memerlukan orang di samping dia sebab orang tua ni dia tak nak dengan anak-anak. Kalau kita bawa pergi rumah pun 2 hari 3 hari dia nak balik dah. Ayam kat kampung lah, lembu kat kampung macam-macam kan. Jadi kita anak-anak memang menyokong, dan kita beri sokongan kepada ayah dan Mek, dan kita buat kenduri yang secara besar-besaran jugalah. Wah, tu boleh nampak tu. Nampak soket biru tu tadi. Kemain Tok Ayah, Mek. Tumbang 2 ekor lembu tumbang dan 4 ekor kambing. Habis kesemuanya. Saya kira memang seisi keluarga semuanya bahagia. Betul. Kan, meraihkan kebahagiaan yang kembali bertaut antara Mek dan juga Tok Ayah ni. Baik, kita dah dengarkan ketiga-tiganya Yana. Kita dengarkan juga daripada Prof sendiri kan, Prof mendengar apa yang dikongsikan Tok Abah, Mek dan anak beliau juga, yang mana memang tersentuh hati kan. Kita tak sangka 63 tahun tu macam-macam boleh jadi, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan juga kembali jatuh cinta ini kan. Mungkin ada yang tak faham berkenaan dengan apa sebenarnya kembali jatuh cinta, tapi dah dibuktikan oleh Tok Abah dan juga Mek, yang mana 63 tahun kembali disatukan semula. Terima kasih Fatin dan Yana. Okey, menarik sebenarnya tajuk ni kan, kembali jatuh cinta kan, especially untuk pasangan yang pernah jatuh cinta kemudian terpisah and then bertemu balik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa-apa pun bila jatuh cinta ni mesti ada faktor yang menarik. Tadi macam Tok Ayah ada sebut, faktor menarik ialah mungkin salah satunya anak. Tapi anak tu memanglah benda yang kita nampak dengan mata kasar, tapi perasaan tu kita bukannya boleh kata tiba-tiba nak suka kan. Saya percaya walaupun mereka pernah berpisah, tapi mereka berpisah secara baik, jadi mereka tidak ada dendam. Jadi maknanya apabila semakin kita berusia, kita akan lebih tenang biasanya lah. Kalau kita semakin usia, kita makin tenang, and then daripada ketenangan tu kita lihat apa yang berlaku selama ni. Jadi
Tok Ayah dan Mek ni nampak mereka boleh lagi bersatu sebab mereka tak ada dendam antara satu sama lain. Cuma pada masa dulu tu jodohnya tak panjang. Dan tak kan? sehaluan mungkin waktu mungkin itu. kan. Tapi bukanlah perceraian yang ada dendam semua kan. Jadi apa salahnya sebab mereka pun ada hubungan yang baik. Anak-anak pun daripada ni saya nampak walaupun sekejap macam siapa tadi Encik Zulkifli ni anak daripada isteri yang ketiga bukan daripada Mek, tapi dia juga boleh menerima, jadi sokongan sekeliling semua tu menjadi pendorong juga untuk jatuh cinta. So kita bayangkan ada dua orang dia nak jatuh cinta tapi orang keliling semua tak suka. Pun dia tak aman kan. Jadi ni semua faktor-faktor kat keliling ni pun sangat menyokong. Diri dia pun suka, mereka berdua pun memang nak. Jadi sokongan keliling tu cuma menguatkan lagi. Jadi tidak mustahil lah untuk orang tu jatuh cinta, pasangan jatuh cinta balik apabila faktor-faktor yang mendorong ke arah jatuh cinta tu tersedia. Okey, faham. Maksudnya support system daripada seluruh keluarga tu memang sama-sama meraihkan kedatangan kebahagiaan. Ini betul-betul kita selalu dengar orang kata kalau dah jodoh tak ke mana. Tok Ayah dan Mek adalah bukti. Kalau dah jodoh tak ke mana. Okey, banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita, Fatin. Tapi sebelum tu sempat juga kita bertanya pendapat dan pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Of course. Memang actually kalau dah 22 tahun ni kahwin, dalam masa tu kan kadang-kadang akan ada rasa detik tu you akan rasa memang you macam kadang-kadang macam zaman dulu balik you bercinta, you keluar dengan dia macam biasalah keluar macam cinta macam tu. Dia masak, mungkin kita jatuh cinta. Lepas tu setiap kali dia senyum tu, dia buat kita happy, tu buat kita sentiasa ingat kat dia. Kita nak balik pun kita ingat kat dia. So at least dia senyum kat kita, kita nampak kita rasa tenang, balik kerja penat kan. Tu je lah. Sebenarnya saya dengan husband, pasangan yang disatukan, kiranya macam sentiasa proses berkenaan. Sentiasa bercinta lah orang kata sampai sekarang. Yang tu you kena faham dia apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Apa yang dia tak suka tu kalau boleh tolonglah jangan buat. Itu. Dan you kena macam you kadang-kadang kita jangan ingat 22 tahun ni ada bosan, tak payahlah nak dating tak. You macam biasa, you tetap juga keluar macam biasa dengan anak. Sometimes you just spend time you dengan dia. Kita kena sentiasa berhubung lah, berinteraksi. Apa yang dia ingin kita cuba tunaikan, apa yang tak boleh kita tak boleh lah kan. Saya selalunya waktu cuti bekerja kita buat sama-sama keluar makan, macam buat macam kita couple dululah. Itu buat masa ni lah saya teruskan. Itu dia pandangan orang ramai. Rata-rata ada perbezaan lah bagaimana sebenarnya untuk kita kembali jatuh cinta dengan pasangan. Saya nak tanya kepada sahabat saya, awak kembali jatuh cinta sebab bila Urhan dah ada ni, cinta tu masih erat atau tidak? Everyday. Everyday. Itu contoh yang terbaik lah kan. Mungkin kita nak tanya juga kepada Prof kan. Prof, sekarang ini kalau dalam rumah tangga tu pastinya bukan benda yang asing lah. Kita dah berkahwin, kita ada anak, fokus kita lain, tanggungjawab kita lain. Kadang-kadang suami dan isteri tu hanyalah sebagai teamwork yang melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Tetapi cinta tu bukanlah tak ada, tapi dia sangat orang kata surface dan juga pudar lah. Bagaimana agaknya untuk mereka eratkan ataupun lebih dapat orang kata tips-tips kembali jatuh cinta tu, Prof? Okey, saya saya tak ada tips yang boleh pakai untuk semua orang sebab semua orang lain-lain. Semua orang lain-lain. Macam tadi pun ada 3 orang yang ditemu ramai kan lain-lain kan? Kita nampak macam itulah. Tetapi secara umumnya kan apabila kita dah ada anak-anak ni, kita biasanya memainkan, kita tu maksud saya adalah ramai orang lah. Kita akan memainkan peranan sebagai ibu, sebagai bapa. Betul. Kita pun terlupa kejap lah peranan suami dan isteri ni. Kita terlupa sebab kita terlalu sibuk dengan peranan sebagai ibu dan bapa. Kalau duduk di bandar ni kan, Tok Ayah, Mek, sibuk hantar anak pergi taskar lah, pergi ambil anak kita, dah terlalu sibuk, dah lupa kita punya peranan sebagai spouse. Jadi maknanya
pertama sekali pada pandangan saya lah, pada pandangan profesional saya, suami atau isteri tu dia kena lihat diri dia, aku ni mainkan peranan sebagai isteri tak? Kan aku jadi ibu je banyak. Kan aku jadi bapa je banyak. Macam tu kan. Jadi bila kita soal diri kita. Jadi bila kita soal diri kita, pasangan pun soal diri mereka sendiri. Jadi dari situlah mereka boleh duduk bersama dan fikir macam mana kita nak kukuhkan balik hubungan suami isteri ni masa mula-mula kahwin kan berdua. Kan? Bila ada anak tu jadi sibuk dah mula divert. Kan? Anak satu, anak dua, divert lagi banyak. Betul lagi banyak. So, mula-mula jalan sebelah, kan? Jalan belakang jauh. Itu luahan perasaan tak? Macam itulah. Kita tak terlepas daripada kekurangan. Betul. Saya pun bukan orang yang sempurna. Jadi maknanya pertama sekali I would say maknanya setiap pasangan itu, partner itu lihat diri masing-masing. Kita ni mainkan peranan sebagai isteri dan suami itu hampir tiada ataupun banyak sebagai ibu dan bapa ataupun tidak balance. Tanya diri daripada situ. Lepas kita dah diagnose diri kita sendiri dari sudut peranan tu, baru kita bergerak mencari macam mana nak mainkan balik peranan tu, nak menyemarakkan balik peranan tu. Betul. Ini peranan antara suami dan isteri lah. Betul. Dan Fatin, awak usia perkahwinan awak berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Saya baru tak sampai setahun. Ini baru bercinta. Baru fasa-fasa honeymoon orang kata kan. Betul. Mac, nak tanya sangat-sangat kepada Mac. Untuk orang-orang muda, anak-anak muda sekarang ni, macam mana sebenarnya, khususnya untuk isteri, mungkin Mac nak kongsikan antara tips yang boleh kita lakukan untuk memikat dan memancing hati suami. Apa kalau ada tips yang Mac boleh kongsikan, apa antaranya? Mac masak sedap ke? Mac masak dia suka lah. Masak kapok dia suka. Okey, Tok Abah suka makan apa, Mac? Tok Abah, dia punya makanan kegemaran dia? Makan dia telur-telur, jatuh pisang. Oh, jatuh pisang. Telur-telur jatuh pisang, petang. Petang. Okey. Dia kayu lah. Dia tak makan lemak. Tak nak makan lemak. Tak sel. Kurang lemak. Kari, suka kari? Kari tak sel. Tapi betul lah kan apa yang Mac kongsikan tu. Kalau kita nak memikat hati pasangan kita, khususnya suami, kena pikat perutnya terlebih dahulu. Betul tak, Mac? Jadi Mac masak macam gini. Nanti saya nak rasa boleh ke? Boleh. Okey, kalau Tok Ayah pula, Tok Ayah. Kalau isteri mestilah kita tahu untuk memikat hati suami antaranya adalah dengan masak yang sedap-sedap dan sebagainya. Tapi sebagai seorang suami pula, mungkin boleh kongsikan dengan para suami di luar sana. Macam mana sebenarnya kita juga nak mengambil hati isteri, nak memikat kembali isteri kita? Jadi bagi pihak saya lah. Jadi isteri dia tak beban berat lah. Jadi makanan saya tu boleh kata orang tu makanlah kadar. Apa yang suka itu dia buat. Apa saya suka itu buat, itulah. Jadi saya masak lemak-lemak ni kurang. Goreng-goreng kurang. Saya makan sayur macam ikan singgan ke daging singgan ke. Macam tu. Jadi tak tanggung beban lah dia. Dia tak susah. Nak memudahkan lah. Mudah. Makanan saya mudah dia jaga. Alhamdulillah. Okey. Dan saya nak juga tanya kepada Cik Zulkifli, kan melihat kepada apa yang dikongsikan ataupun seluruh penonton pun boleh apa orang kata melihat kebahagiaan, kan, walaupun dah lama terpisah kembali masih lagi dapat cinta yang sama. Mungkin dalam ahli keluarga tu anak, cucu, cicit semua, kan, semua pun dapat contoh ataupun kebaikan daripada Tok Ayah dan juga Mek yang mereka sendiri dapat orang kata vibe tu juga. Mungkin boleh kongsikan. Okey, apa yang saya rasa ni penting untuk saya kongsikan. Di mana ayah saya ni dia tak pernah cerita keburukan bekas isteri dia kepada kami. Walaupun dia pernah ada sejarah perkahwinan sebelum lagi, kan. Tapi dia tak pernah cerita. Kami tak tahu langsung pasal apa, kenapa bercerai, pasal kami tak tahu. So maksudnya sebab tu penerimaan kami okey. Sebab dia tak pernah cerita keburukan bekas isteri dia. Termasuklah antara isteri-isteri yang masih ada, kan. Ayah tak pernah bercerita pada anak-anak ataupun mengatakan apa-apalah tentang bekas-bekas isteri dia. So itu beri pengajaran pada anak-anak lah. Supaya kita ni jangan kalau berlaku apa-apa dengan pasangan kita, jangan kita bawa ke depan lah. So move on kata. So itu yang bapa saya bagi satu pengajaran pada anak-anak dan semua anak cucu mengambil pengajaran ini sebagai satu
panduan pada masa akan datang. Ya, panduan dalam rumah tangga khusus. Ya, betul. Tok Ayah, saya ada hadiah istimewa untuk Tok Ayah. Betul. Sekejap Tok Ayah. Tok Ayah tahu tak ni apa Tok Ayah? Mini love. Sebab apa yang Cik Zulkifli kongsikan tadi tu kan, saya rasa ni adalah sesuatu perkara yang memang wajar kita semua ambil iktibar dan jadikan sebagai contoh lah. Betul, contoh untuk kita melayan bahtera perkahwinan ataupun walaupun sudah bercerai untuk tidak membuka aib pasangan. Ya, betul. Mungkin ini yang Prof. Dr. boleh kongsikan juga. Kebanyakan daripada kita sekiranya sudah bercerai, mulalah akan timbul cerita-cerita yang tak best. Cerita-cerita yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain. Sebab ialah rahsia dalam rumah tangga hanya kita dan pasangan kita sahaja yang perlu tahu dan Tuhan sahaja. Jadi mungkin dari sudut pandangan Prof sendiri, bagaimana sebenarnya untuk menjaga aib pasangan kita ni sebenarnya membolehkan kita dan membenarkan kita untuk kembali jatuh cinta juga dengan pasangan kita. Sebab itulah pertama sekali terima kasih Yana. Pertama sekali bila berlaku perceraian ni, misalnya kan bagi pasangan yang mungkin bercerai tu ada isu-isu negatif katalah kan okey, tapi setengah orang memilih untuk menceritakan. Jadi biar orang tahu yang bekas pasangan dia ialah begini-begini. Tak kisahlah, dia mungkin cerita pada awam, dia mungkin cerita pada ahli keluarga dan sebagainya. Secara beransur-ansur, macam tadi Cik Zulkifli kata, bapa dia tak pernah cerita buruk-buruk. Jadi mereka tidak ada persepsi negatif. Whereas kalau dia bercerita yang buruk-buruk, lama-lama kita akan bina persepsi negatif kan. So jadi kalau misalnya bila sebenarnya bukan kesan pada pasangan saja kalau negatif tu. Kita ada anak-anak macam tadi, anak-anak dia kita tak perasan kan. Tanpa mereka ni yang 16 orang ni, mak ayah saya ni akhirnya berkahwin semula. So rasa-rasanya lah kan, ikut logik akal manusia, kalau bapa dia bercerita pasal yang negatif, mungkin mereka tak sokong, mungkinlah. Tapi mungkin sekarang ada salah seorang daripada mereka. Tapi sekarang dia semua positif. Itu mereka boleh menerima mat dengan baik. Malahan kita lihat kendurinya pun lebih hebat daripada kenduri kita pun agaknya kan. Sampaikan tadi saya dengar berapa 2 ekor lembu, 4 ekor kambing kan. Betul. Saya kambing pun tak ada Tok Ayah. Itulah pasal lah. Ada uran. Ya, jadi sebab kita tak tahu kalaupun tidak bersatu kembali, tapi pasangan ini kalau dia ada anak, dia mungkin memerlukan juga untuk memainkan peranan sebagai ibu dan bapa. Jadi kalau bersatu kembali, kita lihatlah maknanya jodoh ini, maknanya bila sampai tua, kita dah tua, kita mungkin dah boleh memaafkan kesilapan kecil. Contohnya masa bercerai dulu mungkin kerana kesilapan yang kecil. Jadi kesilapan tu kita boleh maafkan, kita boleh, bukan kita tak boleh padam, tapi kita boleh bertolak ansur. Jadi lihat, jadi bila jodoh tu datang balik, kita tak adalah rasa canggung ataupun rasa macam takkanlah nak kahwin yang dia balik. Takkan nak kahwin yang dia balik kan. Macam aku dulu dah bergaduh-gaduh macam tu kan. Jadi bila kita dah semakin matang, kita boleh handle benda tu. Jadi kena ingat bila berlaku perceraian, bukan saja pada diri kita, mungkin nanti lepas 10 tahun macam ni 63 tahun, tapi juga kepada anak-anak. Betul. Jadi kena ingat semua sudut lah apabila berlaku perceraian tu. Tapi saya tak nafikan ada orang bercerai, of course dia akan tertekan. Kita kena ingat tu. Jadi dia mungkin nak meluah. Tapi cadangan saya lah sebagai orang yang berkecimpung dalam psikologi keluarga ni, kalau nak luah, jangan tempat awam. Sebab dia akan balik pada kita semula. Tempat awam tu termasuklah macam social media dan sebagainya. Tak kisahlah social media ke, bertulis ke. Tapi kita boleh contoh luahkan kepada profesional. Dan cari kaunselor. Jadi benda tu tersimpan rapi. Jadi kalau misalnya kita berlaku balik pun kita nak bertaut kembali ke apa ke. Jadi maknanya kita rahsia tu tersimpan. Kan? Tapi mungkin perlu peluahan bagi setengah orang. Tapi carilah tempat yang sesuai untuk meluah. Jangan dekat tempat yang public kan. Macam sebab bila kita cerita kat public, walaupun keburukan pasangan, part of it sebenarnya kita juga. Betul tak? So itu bahayalah. Jadi maknanya saya nasihatkan kepada pasangan yang mungkin ada isu ke, kalau nak ceritakan kerana tertekan, bukan tak boleh, tetapi boleh, tapi carilah profesional untuk meluahkan dengan cara yang betul. Kita faham tengah marah kan, kadang-kadang berpisah kan, tengah dalam perasaan yang tak normal kan. Jadi salurkan perasaan anda tu ke tempat yang betul. Okey, kita nak tanya Tok Abah. Tok Abah, dalam banyak Tok Abah tu Tok Abah saya. Tok Ayah, kalau dalam banyak-banyak yang orang kata kriteria ada dekat MAC, yang mana satu yang buatkan Tok Ayah jatuh cinta? Jadi luahan saya lah. Saya ambil balik
Daripada awal sampai ke awal saya tak ada sangkut hati saya. Susah ke dia. Ini habis sudah. Tak ada cerita ke saya menangis. Itu perasaan saya lah. Jadi sadar dia perasaan saya susah hati ni kerana dia tak ada. Perceraian tu kuasa Allah lah. Dan semua itu jodoh tak ada. Tapi saya ingat balik saya ambil. Dia tak ada. Seperasaannya dia tak ada. Susah ke saya. Saya tak betul. Macam itulah. Saya ambil dia tu kerana dia ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua kuasa Allah Ta'ala. Nanti ini pun saya minta saya boleh baca doa lah. Ibarat mana saya ambil balik dia, saya boleh baca doa. Nak dengan baca doa, saya boleh baca doa lah. Selamat. Dan pula selesai dan pelami mereka kan, orang bagi peri je. Uniform pakaian saya semua orang bagi free. Tu yang songket biru tu. Main handsome macam gini Tok Ayah. Ni Tok Ayah, tisu untuk Tok Ayah untuk lap air mata. Kegembiraan sebenarnya saya kira. Tapi kan, Mac, saya difahamkan waktu awal-awal cinta bertaut semula tu kan, Mac. Calling-calling. Video call. Siapa yang telefon siapa tu, Mac? Dia telefon. Nak jawab lah. Oh, dia yang telefon. Kita jawab lah. Cakap apa tu? Sembang pasal apa tu, Mac? Makan apa hari ni? Tak boleh cakap rahsia. Awak ni kan nakal pula nak tanya. Mana boleh bagi tahu. Tapi hari-hari telefon ke macam mana, Mac? Syukurlah kita ni. Yalah. Hari-hari telefon. Jadi dia tak tidur nanti telefon kita. Kita akak Kita akak lah. Kalau sembang tu berapa lama, Mac? Lama. Berapa lama? Sejam? Ada sejam? Boleh lah. Kadang Mac lari Mac nak masuk ni. Orang. Oh, teman lah. Mac nak masak atau ayah teman. Kenapa? Tak kahwin lagi. Video call. Sambil bercakap. Biasanya telefon ada video ke suara saja? Suara lah. Suara saja. Orang kata melepaskan rindu. You able? You mampu? Tak mampu. Okey. Prof. Seronok hari ni. Seronok lah kita. Kita dah dengarkan. Kita rasa macam kita pula yang terasa-rasa tapi sebenarnya cerita Mac dan juga Tok Ayah. Macam mana sebenarnya kalau mungkin penonton di luar sana mereka tak dapat lagi cari titik tengah. Mereka ada masalah tetapi kebanyakan daripada mereka memang bermusuhan. Kalau dah bercerai ke ataupun jodoh tak panjang, walaupun ada anak tapi ikatan tu tak bagus kan, Doktor? Prof, bagaimana untuk mereka orang kata lebih rasional keduanya, boleh atau tidak disebabkan anak itu satukan mereka balik? Okey, terima kasih. Ni Fatin, sebenarnya macam ni bila berlaku perceraian kan pertama sekali kita selalu dengar orang pergi kaunseling perkahwinan. Betul tak? Kita selalu dengar. Tapi kita jarang dengar orang pergi kaunseling perceraian. Aku dah nak bercerai, lantak apa nak jumpa dah kaunselor, betul tak? Tetapi sebenarnya ada satu perkara yang penting bagi orang yang nak bercerai, sebab perkahwinan dan perceraian ni dia option. Dia dibenarkan ikut undang-undang. Adalah sebab-sebab dia orang tu nak bercerai. Jadi kalau perkahwinan tu dah tak boleh diteruskan contohnya dan perlu memilih perceraian, sebenarnya pasangan kedua-dua ni perlu dibantu untuk bagaimana dia nak bercerai dan meneruskan perhubungan secara sihat. Sebab banyak sangat berlaku bila tadi Fatin dia sebut dia dah benci dah apa semua kan. In fact ada anak-anak yang tak kenal bapa, anak-anak tak kenal ibu kerana perceraian tersebut sebab dia sangat hostile. Tetapi kalau kita bantu mereka ni kan, kalau perceraian tu nak bercerai, okey, itu anda punya pilihan, kita faham. Tapi apa yang anda perlu buat selepas perceraian, especially sebab saya tak setuju kalau orang kata anak-anak ni akan menjadi pengikat, menjadi pengasas. Kita tak boleh bersandarkan kepada anak-anak semata-mata untuk menjaga hubungan. Sebab banyak je perkahwinan yang saya tak bercerai, saya sanggup didera sebab anak. Tak betul. Kan? Jadi kita tak boleh bersandarkan kepada anak-anak. Hubungan dan perkahwinan ialah isteri dan suami. Ibu dan bapa tu boleh memainkan peranan apabila hubungan suami isteri tu baik. Betul tak? Betul. Macam mana kalau hubungan suami dan isteri tu sentiasa berantakan, dia nak menjadi ibu bapa yang baik?
Sebab itu kalau dia nak bercerai, macam tadi Tok Ayah tu bercerai, tapi dia bercerai baik. Jadi Tok Ayah sendiri membuat pengakuan, dia tak ada rasa apa, dia tak ada, maknanya mereka ni memang orang panggil apa, tulus. Tulus tu kena bercerai kan, maknanya itu adalah contoh perceraian yang sihat. Dia perceraian yang sihat, jadi dia nak bersatu balik tak ada isu sangat. Dan bagi pasangan kat luar sana, kalau anda memilih perceraian kerana sebab apa pun, kita pun tak boleh halang. Kita tak boleh kata jangan bercerai sebab ada anak-anak. You tak akan boleh membina perkahwinan yang sihat kalau you asyik bergaduh hari-hari. Kan? For whatever reason, kalau dia memang sesuai nak bercerai, terpulanglah hak pasangan. Tetapi dia kena dibantu. Okey, ni you nak bercerai, tapi ini caranya untuk you menjaga hubungan. Bukanlah you dah bercerai tu, you kena pergi dating. Tidak. Maksudnya, you tahu peranan you, saya sebagai ibu, saya sebagai custodial parent. Benda-benda seperti itu kita kena bantu pasangan. Jadi jangan fikir nak kahwin je cik kaunselor. Nak bercerai pun patutnya ada pakar bantu kalau you rasa you perlukan bantuan untuk membina hubungan yang sihat. Betul. Dan sebenarnya Prof, ramai juga saya kira dalam kalangan masyarakat kita yang walaupun sudah bercerai tetapi masih lagi mengekalkan hubungan yang baik, dan ini sebenarnya yang patut dicontohi oleh kita semua. Baik, itu saya kira konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita, sembang-sembang santai kita bersama dengan Tok Ayah dan Mac, saya nak minta kalaulah ada ucapan ataupun sesuatu yang Mac nak sampaikan kepada Tok Ayah, apakah ia, Mac? Pandanglah Tok Ayah, cakaplah. Alah, sudahnya. Tak ada kata terungkap, Yana, apa berkenaan. Mungkin Tok Ayah ada ucapan ataupun terima kasih dekat Mek untuk 63 terpisah, janji-janji selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada majalah 3 hari ini. TV3 pada hari ini. Dengan reda hati saya dijemput TV3 nak dengar ucapan daripada saya lah. Yang tak pernah buat, yang tak pernah berlaku. 63 tahun jumpa balik. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada TV3 dan pada isteri saya. Yang saya kasih. Itu ucapan saya lah. Itu sajalah. Kalau ada tak betul cakap saya minta maaf lah. Dan perlu abuk maaf saya. Tak boleh saya lagi tak? Saya tak juga. Itu yang kita tunggu. Alah, I love you, you love me lah. I love you. Okey, baik. Sangat indah perbincangan kita pada hari ini. Penutupnya juga sangat-sangat manis kita katakan. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Melati Sumari dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, kepada Mac, Tok Ayah dan Cik Zul. Terima kasih sekali lagi sudi berkongsi kisah, berkongsi rasa dengan kita semua. Terima kasih ke semuanya. Dan penonton, kami harapkan kebahagiaan itu juga sampai kepada anda. Apa yang baik tu kita jadikan teladan, yang nasihat-nasihat tu kita cuba untuk perbaiki kehidupan kita semula. Dan selepas ini kita akan kembali untuk segmen tajaan, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Terima kasih Tok Ayah. Terima kasih semua. Terima kasih. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan ini, saya bersama dengan yang saya kira selalu yang bersama dengan kita lah kan. Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, tak lain dan tak bukan Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatih? Baik, Alhamdulillah. Hari ini tersenyum dengan topik kita hari ini. Betul. Topik menarik sangat hari ini. Betul. Dan hari ini apa yang nak dikongsikan oleh Jamu Jelita? Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Okey, saya kira di kalangan penonton Wanita Hari Ini pasti ramai di kalangan anda ada masalah
sistem pengadaman yang lemah. Dah terus to the point je tanya, mesti ada. Sebab dah tahu ramai je dekat luar tu yang kadang-kadang selalu call Hydra Rescue tanya saya ni kadang-kadang susah nak membuang seminggu sekali je, dalam 2 minggu 2 kali je. Sebenarnya itu merupakan satu masalah yang besar sebenarnya Fatin, sebab kadang-kadang bila orang memandang sambil lewat isu sistem pengadaman yang lemah ni, hal ini bukan sahaja boleh menyumbang ada penyakit tetapi punca kepada kita ada berat badan tidak ideal. Dan sebenarnya faktor yang terjadi tak lain tak bukan adalah kerana faktor gaya hidup kita yang tidak sihat. Orang sekarang banyak tak jaga makan, tak makan gaya hidup sihat, kurang tidur pun salah satu, terlalu sibuk kerja sampai tak boleh tidur malam ataupun terlebih kafein sampai malam berjaga. Sebenarnya kalau anda nak tahu fakta tentang kurang tidur ni, kalau kita kurang tidur, kita sebenarnya telah menyebabkan sistem hormon dalam badan kita terganggu, yang antaranya adalah hormon leptin, iaitu hormon yang mengawal rasa kenyang, yang mana ia akan berkurang, dan ghrelin, hormon yang kawal rasa lapar, akan meningkat. Kita perasan tak kalau kita susah nak tidur, lagi lewat kita tidur kita lagi rasa lapar je, asyik nak makan je, dan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita sedar tak sedar peningkatan kalori berlaku, dan itu yang menyebabkan penting untuk kita ada gaya hidup sihat, jaga makan, ada tidur yang berkualiti supaya tubuh badan kita sihat. Bila tubuh badan kita sihat, sistem pengadaman kita pun sihat. Belum lagi kita ni Fatin makan makanan yang tidak berkhasiat hari-hari, kurangnya lakukan aktiviti fizikal atau bergerak. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, kita sebenarnya sepatutnya sehari at least ada 10,000 langkah. Tak sampai pun kadang-kadang 900 langkah je, belum 1,000 langkah je. Jadi bayangkan kalau hari-hari kalori pun meningkat, bayangkan kita punya berat badan ataupun kita punya toksin dalam badan. Itulah pentingnya untuk kita sistem pengadaman yang sihat. Sebab tu hari ini kita bawakan produk yang terasa, produk yang pasti anda suka sebab merupakan produk yang tidak ada bahan terlarang, selamat penggunaannya, ada pengkelasan makanan dan mendapat uji kaji makmal. Dan kalau anda nak tahu rata-rata yang dah konsum, memang kekal jadi pengguna kami bertahun lamanya, sebab dengan rutin harian kita ni yang pantang lapar, kadang-kadang tu selalu skip makan. Bila skip makan, kita sebenarnya ada potensi untuk makan lagi banyak. Itu pun tak baik sebenarnya. Dan ini yang menyebabkan ramai yang takut dengan perubahan fizikal secara mendadak. Jadi antara inisiatif pengguna kami yang dah amalkan produk Puak Fiber ni, mereka akan amalkan Puak Fiber selepas makan lunch atau dinner. Selepas makan berat, yang mana selepas 4 hingga 8 jam proses detoksifikasi akan berlaku dan segala sistem makanan dan toksin akan disingkirkan supaya tidak tersimpan dan menjadi punca kepada penyakit atau punca berat badan tidak ideal. Kadang-kadang toksin banyak dalam badan pun punca kenapa kita ni dah diet, jaga makan kok mana pun tapi masih sama je. Sebab banyak sangat toksin terkumpul. Jadi perlu kita ada sistem pengadaman yang lancar. Jadi dengan penggunaan Puak Fiber, dalam ni lengkap dengan bahan-bahan detox boleh jadi. Penggunaan yang konsisten insya-Allah akan bantu anda untuk dapatkan berat badan ideal, bantu lebih mudah berfashion serta bantu anda untuk orang kata apa, tak ada lagi lepas ni malas-malas ke, cepat mengah ke, sebab orang kata apa, saiz fizikal yang tidak seimbang. Jadi penggunaan Puak Fiber ni sangat bagus, sangat tergalakkan. Kalau ada 70 kilo berat boleh amalkan 2 kali sehari. Ada diskaun di Combai seperti di Terikaca TV. Rasa pun sedap, boleh amalkan 2 kali sehari kalau anda nak ada berat badan ideal. Itu berkenaan dengan Pearl White Fiber. Tira, bagaimana pun dengan Lady White? Okey, Lady White, kita dah bercakap tentang tubuh badan seterusnya. Lady White ini adalah produk yang terpercaya menjadi wanita kita ni banyak melibatkan dalaman dan fizikal kita. Terutama bila kita dah berkahwin, kita dah jadi ibu, yang mana baru melahirkan pasti tahu perbezaan yang terjadi di fizikal kita. Terutama yang dah melahirkan banyak kali pun apa kurangnya, pasti nampak perbezaan. Jadi apa yang saya nak share kepada anda, sebenarnya Lady White ini merupakan produk 2 dalam 1 yang menjadi kegemaran wanita-wanita di Malaysia. Sebab selain harganya murah, produk ini cukup membantu untuk anda ada kulit yang gebu dan juga aset yang lebih terletak, sebab kita menggunakan herba yang Universiti Thailand pun telah sahkan, Purana Mifika dan Purana Lobata, bantu orang kata apa merangsang hormon estrogen, hormon progesteron ke sekitar aset payudara kita semua, supaya bantu lagi untuk menganjalkan, bantu untuk pejalkan supaya aset lebih terletak, terbentuk orang cakap. Dan macam sama sebenarnya produk ni sangat bagus untuk menggebukan kulit anda. Jadi sebab tu wanita-wanita suka, sebab selain jaga aset, kulit pun cantik Fatin. Okey, baik, dah selesai dah 2 produk kita. Tira. Yang terakhir pula. Yang terakhir jus tradisi wanita, khusus buat wanita-wanita hebat di luar yang mana semestinya kita pun mencari rezeki seperti pasangan kita juga, yang bekerja keras, yang balik kerja tanggungjawab tak pernah habis, pasti penat, pasti banyak tenaga yang digunakan. Jadi jus tradisi wanita ni lengkap dengan herba-herba yang terbaik untuk dalaman kita, seperti manjakani, kasyep Fatimah yang terpercaya. Orang dulu pasti tahu herba-herba ni memang baik untuk dalaman kita, dan juga tak kurang juga kita gunakan juga ataupun kita formulasikan bersama dengan kuai ginseng wanita, bantu untuk bekalkan stamina dan tenaga berpanjangan. Dan ini adalah produk yang boleh diamalkan wanita berpantang, anak dara dan juga para isteri yang nak orang kata apa tenaga ekstra untuk rutin harian anda, malah yang mana nak menghampiri menopause ataupun yang tengah usaha untuk dapatkan zuriat,
boleh jadikan jus tradisi wanita sebagai salah satu usaha anda untuk orang kata apa, bantu tingkatkan tahap kesuburan. Sebab bahan-bahan produk ni sangat bagus untuk dalaman wanita, jadi rugi sangat tak cuba. Buat anda yang nak dapatkan produk jamu Jelita, sekarang ada diskaun RM26 saja, harga asal RM35. Jangan lupa dapatkan produk jamu Jelita di kedai jamu, kios kecantikan. Hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun belian secara online di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my. Secara ringkasnya, Pearl White Fiber berharga RM30.90, Lady White berharga RM30.90, jus tradisi wanita berharga RM35, dan kesemua produk ni ada diskaun. Kalau anda dapatkan di kedai jamu, dapatkan sekarang. Okey, yang terakhir mungkin sedikit daripada ni, apa agaknya di mana agaknya mungkin mereka boleh dapatkan? Okey, apa yang ada nak share kepada anda, sebenarnya kita tak lama lagi kan nak masuk bulan 12, ada year end sale. Nantikan dengan setiap pembelian di Jombai, banyak diskaun untuk anda. Dan yang paling penting, amalkan produk jamu Jelita tanpa ragu-ragu. Produk kami dah 11 tahun di pasaran, ada perkelasan makanan di iktiraf halal, malah produk kami di iktiraf di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Jadi boleh pakai tanpa was-was. Itu dia perkongsian berkenaan dengan 3 produk daripada jamu Jelita. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Atira selaku pegawai pemasaran jamu Jelita. Terima kasih banyak-banyak. Dan penonton, kita ingin berhenti rehat seketika. Kita akan bergabung semula bersama Uyaina selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Hanya yang baik dari jamu Jelita. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan sebelum saya dan Fatin undurkan diri, kami nak baca sedikit sebanyak komen yang anda semua kongsikan di laman Facebook Wanita Hari Ini. Ya, daripada Azizah Man, bagusnya cerita mereka ni boleh bersatu balik walaupun dah 63 tahun berpisah. Dan Tasha Zain pula, air mata aku ni memang tak boleh stop ni tengok Tok Ayah dan dengan Mac betul sama. Betul tu. Dan mungkin sedikit dari Norizan Sidin yang berkata, Alhamdulillah baru menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-29 pada 16/10. Adalah dalam berumah tangga ada pasang surutnya. Yang penting kita ikhlas pada pasangan dan saling melengkapi kekurangan pasangan. Setuju. Allah, so sweet. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Okey, baik, itu sedikit sebanyak tentang topik yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Esok saya dan Faharin akan kembali bergabung untuk hari Sabtu dengan topiknya terapi tumbuhan. Suka pokok? Saya suka pokok, tapi kita tengoklah macam mana esok. Dan apa pun yang kami harapkan hari ini ada banyak kebaikan daripada topik kita hari ini. Anda terus jaga diri. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Usahawanku ibu istri permaisuri wanita hari